Ya, sebenarnya kalau kita ikutkan tentang pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan ini, industri kreatif juga antara industri yang turut terkesan. Namun, apa yang diumumkan dalam pelan pemulih iaitu lebih kurang 100 juta ringgit diperuntukkan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan juga membantu mereka, dikira perlu ada sedikit penambahbaikan untuk kita melihat bagaimana perkara-perkara ini boleh dipertingkatkan, khususnya pandangan daripada penggiat-penggiat industri kreatif. Betul, walaupun bantuan telah pun diumumkan, tetapi sebenarnya ada lagi permintaan mereka yang perlu disuarakan melalui media-media arus perdana seperti ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut apakah keperluan juga kehendak mereka hari ini, kami bawakan di studio iaitu Cik Hafiz Nafiah selaku Setiausaha Agung Persatuan Seniman Malaysia Seniman. Apa khabar Cik Hafiz? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Inilah masalahnya bila kita lihatkan tentang pandemik COVID-19 ini semua terjejas. Industri kreatif penggambaran untuk kita melaksanakan filem ataupun drama sekalipun terus tidak ada ruang untuk kita melaksanakan seperti sedia kala. Jadi bukan saja pemilik produksi tetapi kru produksi juga banyak yang terjejas, tidak termasuk dengan pelakon dan sebagainya. Jadi untuk situasi terkini bagi seniman sendirilah, apa yang diharapkan oleh seniman dalam melihat kepada sudah lebih 7 bulan kita berada dalam 2021, apa yang boleh disuarakan dalam melihat sedikit kelonggaran kepada industri kreatif? Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Bagi pihak seniman, kita sangat mengharap bahawasanya pihak media akan sentiasa menyokong kami dalam usaha untuk memohon ataupun menggesa pihak kerajaan untuk membuka semula industri kreatif dalam bulan Julai yang sekarang ni lah. Sebab kita melihat bahawa industri kreatif ni daripada PKP 1 sampailah yang ketiga ni, total lockdown ni, kita tidak pernah mencetuskan apa-apa kluster dalam industri kreatif, penggambaran drama ke filem ke, tidak pernah. So jadi kalau kita ikutkan data pun, penggambaran drama itu sendiri kurang daripada 40 orang. Dan 40 orang tu bukan dalam satu-satu masa pun. Kadang-kadang ada production yang macam 20 orang saja. It's a small scale punya production. Jadi kita sangat berharap kepada pihak kerajaan supaya mendengar rintihan ni, sebab kita industri kreatif ni 90% kita punya penggiat ni adalah yang bekerja secara projek basis. Per projek kalau tak ada kerja freelance, kalau tak ada kerja maka dia tak ada gaji. So ini yang agak membimbangkan kami. So sekarang ni kita dah dekat 2 bulan tak bekerja. Bayangkan nak bayar sewa rumah. Tak payah cerita benda lain lah, sewa rumah. Macam mana nak bayar sewa rumah? Belum masuk kereta, bil-bil api air, anak, susu, pampers dan sebagainya. So saya sangat berharap. Kami sangat berharap dan merayu pada pihak kerajaan boleh bantu dan dengarlah suara kami. Kami dah tak ada saluran dah. Sebab itu kita mengharapkan arus media macam ni, Selamat Pagi Malaysia ke, berita ke apa ke, untuk kita menyampaikan benda ni. Sebab bagi saya, kita sebagai sebuah persatuan, kita melindungi dan mempertahankan industri kita. Takkan industri pelancongan nak tahan industri kreatif pula. Betul tak? Jadi tak salah bagi kami Persatuan Seniman untuk mempertahankan industri yang kian tenat dan sangat parah. Kalau tak percaya dekat saya, boleh pergi tanya 100 orang, 200 orang yang bekerja dalam industri hari ini, mereka terkesan ke tidak? Bukan terkesan tahap sikit. Ini terkesan yang tahap serius. Ada yang diberitakan sampai tidur dalam kereta, ada. Terpaksa tidak boleh membayar sewa rumah dan sebagainya. Jadi ini memang amat parah. Betul, sebab telefon saya ni pun dah tak sampai tahap nak meletup kan. Banyak sangat aduan. Bagaimana tahap kesihatan mental sekarang ini mereka yang berada dalam bidang kreatif? Yalah, bukan kata kita je yang ada dalam bidang kreatif ni tahap mental ni agak terjejas, tapi semua sektor. Tapi buat masa sekarang ni kita cuba membantu apa yang kita mampulah. Selagi yang kita pun mampu, sebab kita pun persatuan, kita pun kekangan daripada segi sumber. Jadi kalau kita ada sumber yang banyak, kita boleh membantu lebih ramai orang yang terkesan ni kan. Okey. Satu perkara lagi, kalau kita lihat konsensi pawagam juga sudah banyak yang menutup perniagaan. Memang terimpak kesan besar hasil daripada pandemik COVID-19 ini. Dari segi kandungan, kita tahu kita menyeru supaya kandungan tempatan diperbanyakkan. Tetapi ruang penggambaran tidak dibenarkan. Jadi ini mungkin ada sedikit falasi ataupun kita kata perbandingan yang perlu untuk kita fikirkan, kerana bagaimana nak menambahkan kandungan kalau
pekerjaan tidak dibenarkan. Jadi mungkin ini harapan daripada pihak seniman sendiri. So macam contoh 2 hari lepas Menteri Komunikasi sendiri dah maklumkan bahawasanya daripada dana 100 juta ni akan wujudnya 35,000 tawaran pekerjaan. Bagi saya setuju dan saya juga berterima kasih bagi pihak industri kreatif. Kita berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana sangat prihatin memberi kita dana 100 juta untuk dalam pemulih ni, dan sebelum ni dalam pelaksana dan juga Prisma ada 89 juta dan sebagainya. Kita sangat prihatin. Tapi persoalannya, sekiranya kami tidak dibenarkan beroperasi, adakah kami dapat menggunakan dana itu? Itu persoalan dia. Kalau kami tak dibenarkan beroperasi, so jadi kami tak akan dapat guna dana itu. Dan ada setengah pihak pula mencakap, oh, boleh buat konten-konten online. Bukan semua orang boleh buat konten online. Contohnya macam cameraman ataupun lighting man. Apa konten yang dia orang nak buat online? Kan? So jadi kalau kita buka industri, semua orang dapat kerja. Jadi ini sebersikit dapat menyelamatkan, dan kita dah bekerja pun PKP 2.0 dan seniman dengan beberapa lagi persatuan lain waktu PKP 2.0 kita telah buat satu kertas kerja dan hantar kepada pihak MKN. Jadi SOP itu telah diluluskan dan diguna pakai pada PKP 2.0. Setakat ini tak ada masalah. Semua production kita ikut SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan kita syuting secara biasa. Sebab tu saya rasa mungkin saya offer diri, mungkin ada pegawai-pegawai MKN ke yang tengok Selamat Pagi Malaysia ni, saya sedia untuk datang dan berbincang dengan pihak MKN. Saya tak pedulilah kalau netizen nak kata apa ke kan, industri bukan essential dan sebagainya, kita tak nak dengar tu sebab mungkin mereka tak faham apa masalah industri, sebab we ada player. Kita player dekat bawah ni. Manakah mereka dirasa tidak faham apakah masalah industri di luar sana? Mungkin ini adalah kesempatan yang sesuai untuk tuan kongsikan apa sebenarnya antara cabaran terutamanya kru produksi dalam bidang industri kreatif ini yang mereka perlu hadapi sekarang ini sehingga memaksa beberapa pihak persatuan industri kreatif dan sebagainya tampil merayu untuk pembukaan semula industri kreatif. Masalah yang paling besar sekali yang saya dah cakap tadi, 90% kita punya warga kerja dalam industri ini adalah makan gaji secara project basis. So kalau sekarang ni kita dah 2 bulan ni tak syuting, 2 bulan tak keluar buat penggambaran, so mana sumber pendapatan? Tak ada. Zero. 100% zero tau. Kita mungkin kita boleh hidup sebab kita mungkin adalah gaji-gaji lain. Ataupun lagi 10% yang saya kata tu, warga industri ni mungkin artis-artis yang famous, yang betul-betul famous, yang ada follower juta-juta kat Facebook, Instagram dan sebagainya, yang boleh buat review. Itu yang nampak sebenarnya kan. Nampak yang besar. Itu saya kata. Bila kita sebut industri kreatif, masyarakat punya pemikiran, oh, artis. Itu yang ditembak dulu. Tapi adakah kamu sedar bahawasanya contoh macam rancangan Selamat Pagi Malaysia ni kategori industri kreatif sebab yang buat skrip ni siapa? Adalah scriptwriter. Dia juga kategori dia dalam industri kreatif. Kalau tak ada scriptwriter, macam mana you nak buat program? Cameraman, lighting, siapa yang nak adjust ni? Adakah pengacara atau artis yang duduk depan kamera tu pergi adjust lampu? Tidak. Patah kaki nak adjust. Itu saya katakan. Jadi mungkin masyarakat tak faham. Bila sebut industri kreatif, oh artis. Artis boleh, artis kayangan dan sebagainya. Kita kena faham benda ni kan, sebab industri kreatif ni benda ni luas. So saya ambil kesempatan ni juga untuk menyeru kepada rakan-rakan artis saya, sahabat-sahabat saya lah yang dikasih, saya mohon sangat-sangat untuk kita bantu. Kita bantu buatlah status dekat media sosial masing-masing untuk kita memohon pada kerajaan, bukalah industri kreatif dalam masa yang terdekat ni. Okey. Mungkin keseriusan tentang masalah berlaku pada industri kreatif ni saya boleh ceritakan tentang rantaiannya. Contohnya mungkin pihak penerbitan, produser, pembekal rancangan yang mana sudah melalui separuh proses penggambaran, sudah mengambil hutang, tetapi apabila dihentikan penggambaran itu terpaksa menanggung hutang dan juga terpaksa ada reshoot balik yang mana ia akan meningkatkan kadar kos kepada kos produksi sendiri. Jadi ia tidak setimpal dengan mungkin bayaran keuntungan yang akan
diperoleh. Jadi ini satu perkara yang amat serius kerana kalau kita ada jadual-jadual produksi yang perlu dipatuhi. Jadi bagaimana dalam perihal ini pihak seniman juga menggesa supaya sekurang-kurangnya arahan itu boleh dipastikan akan ada satu tempoh masa supaya penggambaran boleh dihabiskan dan juga disiapkan pada tempoh-tempoh waktunya. Contohnya, kita pun ada dapat maklumat beberapa pihak produksi. Ada setengah produksi ini yang ada pekerja tetap. Kadang-kadang ada yang 20 orang, 30 orang. Sekarang pun terpaksa buang. Bayangkan kalau ada 30 orang pekerja tetap, seorang gaji katalah 1,000. Sebulan gaji saja dah 30,000. Macam mana kita nak survive dah 2 bulan tak syuting? Itu yang pertama. Yang kedua, produser-produser ni dapat job daripada contohnya RTM untuk supply drama dan sebagainya kan. Dari stesen-stesen TV lain. Tapi kita ada timeline. Kita ada timeline tu, okey, kita kena submit episod 1 bila, untuk TX bila dan sebagainya. Tapi bila kita tak capai target tu, stesen saman. Stesen saman. Kita dapat report ni. Kan? Bukan dalam waktu yang PKP3 ni, yang sebelum ni. PKP3 ni pun ada juga masalah yang sama. Stesen saman. Amin tulis surat daripada peguam dan sebenarnya ambil tindakan. Tapi macam mana? Dengan keadaan sekarang, kita tak boleh nak keluar syuting. Dengan stesen pula macam tu contohnya. Tapi kita cuba negotiate lah. Kita minta jasa baik menteri untuk try negotiate benda ni. Kalau tidak, susah. Dalam nak negotiate tu, jadi jaminan itu perlu ada. Jadi mungkin boleh diberikan daripada pihak seniman bahawa tidak akan ada kluster yang timbul, bahawa semua SOP akan dijaga oleh kesemua petugas dalam industri kreatif ini. Kita ada beberapa cadangan lah. Saya pun dah up dekat Facebook saya hari-hari dah berkaitan dengan industri kreatif ni. So saya ada lampikan, minggu lepas saya ada lampikan beberapa cadangan bagi pihak kerajaan untuk jangka masa pendek. Yang pertamanya, agensi yang berkaitan perlu bekerjasama dengan kami untuk maklumat dari segi data. Sebab kita yang artis, dia direct, ahli kita direct dengan kita. Rumah tak boleh bayar, call. Anak tak ada susu, call kita. So jadi kita ada data tu siapa yang susah. So jadi kena bekerjasama dengan kita untuk kita pastikan siapa yang memerlukan bantuan. Yang keduanya, kita juga berharap agar Finas ni boleh buka PPV lah, pusat pemberian vaksin untuk industri. Industri kita pun tak ramai pun. Yang ketiga, saya juga ada sarankan supaya kita buka food bank. Centralized punya food bank di Finas. Sepanjang pandemik, selagi tak boleh buka industri ni, kita kena buat. Sebab benda ni nampak kecil bagi kita yang masih mampu boleh bertahan. Bagi orang yang tak boleh makan tu macam mana? Sekurang-kurangnya kita buka food bank ni secara katalah lagi 2 minggu PKPD tak boleh buat apa. Buka food bank ni. Buka. Kena buka, ini wajib. Ini tanggungjawab. Kena. Sebab saya sangat-sangat merayu, tolonglah. Tolonglah dengar, tolonglah. Sebab kita mungkin ada makanan tau. Tapi kalau orang yang tak ada makanan ni macam mana? Sekurang-kurangnya kita bantu untuk dia makan. Walaupun kita tak boleh selesaikan masalah dia punya sewa rumah dan sebagainya, sekurang-kurangnya makan. At least. So, kena dengar. Ini antara beberapa cadangan saya lah untuk pihak agensi juga untuk membantu. Sebab kalau kita seniman sendiri ada dana yang besar, kita dah buat dah. Kita dah buat sendiri, tak payah harap orang lain. Mungkin ada juga mencadangkan subsidi upah itu dilanjutkan kepada mereka dalam industri kreatif untuk dianggap sebagai pendahuluan kepada pendapatan mereka supaya tidak terus kosong ataupun tidak terus jatuh pendapatannya itu. Satu perkongsian yang baik juga, terima kasih kepada Tuan Hafiz dari Seniman kerana berkongsi dengan kami. Itu juga pengharapan daripada pihak penggiat industri kreatif, bukan sahaja kepada golongan selebriti tetapi yang berada di belakang tabir dan juga pihak pengurusan produksi untuk memastikan kelangsungan mereka ini dapat meneruskan hidup seperti rakyat Malaysia lain. Terima kasih Encik. Terima kasih.